Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita akan menyambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar Bagi Hati di dalam siri kuliah kita bagi surau Ikhwanul Muslimin dan juga surau Al-Ikhlas Bandar Putra, di mana ini merupakan pengajian takmir Kelang di negeri Selangor, yang mana perbicaraan kita pada pertemuan kita yang lalu, kita berhenti pada bab yang kelima, iaitulah pada menyatakan sifat kikir, sifat kedekut, sifat kelorek, sifat bukhlun, yang mana seseorang yang bersifat dengan sifat tersebut dikatakan dengan orang yang bakhil. Dipanggil orang tersebut ialah bakhil, orang yang kedekut. Kerana apa dia kedekut? Kerana dia bersifat dengan sifat bukhlun, bersifat dengan sifat kikir, bersifat dengan sifat kelorek, kedekut kita panggil. Maka orang ni dipanggil dengan orang yang bakhil, orang yang kedekut, lantaran daripada kerana kasihnya seseorang tadi kepada harta, sayangnya seseorang tadi kepada harta. Oleh kerana itulah ada di dalam hatinya sifat kedekut. Muslimin, para jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pengarang kita menyatakan pada pertemuan kita yang lalu, sifat kedekut ini merupakan salah satu daripada sifat yang membinasakan, yang membinasakan kita pada dunia, membinasakan kita pada akhirat. Mana sifat kedekut ini, kasih kepada harta ni, orang ini manakala dia kedekut atas dunia, orang tak mahu berkawan dengan dia kerana dia kedekut. Di akhirat pula janjian daripada Allah ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka pengarang kita rahimahullahu taala, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Allah taala berfirman, wa may yuqashuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah taala pelihara dia daripada sifat kedekut, dengan bahawa orang ini tidak kedekut, maka orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ialah mereka-mereka yang mendapat kemenangan, mereka-mereka yang mendapat kejayaan, mereka-mereka yang bertuah pada negeri akhirat. Allah Ta'ala berfirman juga di dalam Al-Quran,
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, jangan kamu menyangka, jangan kamu sangka dengan pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan sesekali kamu sangka, hei orang-orang yang kedeku, orang-orang yang mempunyai sifat kedeku, kasih kepada harta ini, jangan kamu sangka pemberian yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu itu merupakan limpah karuniaan daripada Allah. Tidak. Bahkan ianya merupakan kejahatan kepada kamu yang akan membinasakan kamu. Iaitulah pada hari akhirat, mereka yang bersifat dengan sifat kedekut ini, Allah Ta'ala akan jadikan harta yang kita sayangi daripada memberikan, daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan, daripada yang wajib kita sayang untuk mengeluarkan harta ini, akan Allah Ta'ala jadikan sebagai kalung, rantai yang akan diletakkan di leher seseorang tadi di api neraka pada hari kiamat kelak. Ini menceritakan kepada kita berkaitan dengan azab bagi mereka yang kedeku di atas dunia ini. Kemudian pengarang kita rahimahullahu ta'ala menyatakan pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sifat ini. Yang kita nak sambung pada hari ini, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyuha fa inna ma halaka man kana qablakum bisyuhi. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada kikir, dan akan kikir daripada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, jauhkan diri kita ni daripada sifat kedekut, daripada sifat kikir, daripada sifat bukhlun. Jauhkan diri kita, dan jauhkan kedekut tu daripada diri-diri kita. Yakni jangan kita bersifat dengan sifat kikir. Jangan bagi ada sifat ni pada diri kita. Kerana apa? Kerana hanya saja binasa umat yang ada ia umat daripada kamu. Kerana hanya saja binasa umat yang ada ia umat yang dulu daripada kamu tu. Nabi kata dengan sebab kikir, yakni dengan sebab kedekut, umat-umat dulu tu binasa. Telah terjadi di umat-umat yang dulu sebagai pedoman kepada kita bahawasanya binasa mereka dengan sebab ini, dengan penyakit di hatinya, iaitulah kikir, kedekut, kasih kepada harta, sayang kepada harta, menyebabkan orang tersebut kedekut untuk mengeluarkan hartanya kepada perintah Allah yang Allah Ta'ala perintahkan, yang wajib. Kerana sayang tadi, dia jadi kedekut, maka binasa dia. Di antaranya, iaitulah yang kita maklum, kisah Qarun. Kaya, itu kasih pada harta. Kedekut, maka menyebabkan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, salasun muhlikatun syuhu muta'un wa hawa muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsi. Artinya, arti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula 3 perkara sebab bagi binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 sebab ini ialah menyebabkan seseorang itu binasa.
Yang seseorang itu siapa-siapa yang ada salah satu daripada 3 perkara ini, sungguhnya dia telah membawakan dirinya ke arah kebinasaan. Binasa dunia dan juga binasa akhirat. Apakah 3 perkara ni? Yang kalau kita ada salah satu saja, binasa dah kita. Bukan kata 3-3, salah satu pun dah binasa dah. Binasa diri kita di akhirat. Binasa diri kita di dunia. Mana? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kikir. Yang pertamanya ialah sifat kedekut. Kedekut mana? Kedekut kikir yang diturut. Yang ni kikir hak kita turut dia. Manakala ada sifat ni mari di dalam hati kita, kedekut, sayang kepada harta, kemudian kita turut sifat tu. Kita taat pada sifat tu. Kita ikut sifat tu. Dengan bahawa kita tidak memberikan harta kita kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada membelanjakan terhadap perintah yang wajib. Kita jadi sayang nak berzakat umpamanya. Kerana apa? Kerana kita turut sifat kedekut tadi. Maka binasa orang tersebut. Ini menyebabkan seseorang itu binasa. Binasa nisbah pada negeri akhirat terutamanya. Dan kedua, daripada 3 sebab yang akan bawa kepada kita binasa, yang keduanya iaitulah keinginan, nafsu, hawa nafsu yang ikut, yakni yang kita ikut, yang diikut. Mana hawa nafsu ni asalnya ialah dia suka kepada mengajak kita kepada kejahatan, kepada kebinasaan. Kerana asal nafsu ialah menyuruh kepada kejahatan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Itu asal nafsu. Maka bila nafsu yang bertolong dengan syaitan mengajak kita kepada kejahatan, lalu kita taat pada dia, kita ikut dia, kita buat dia sebagai imam, kita sebagai makmum, kita turut nafsu tadi. Maka orang yang menurut nafsu, hawa nafsu ke arah kejahatan ini akan menjadikan dia salah seorang daripada mereka yang binasa pada negeri akhirat. Turut nafsu. Nafsu kata tak payah belajar dah, cukup dah. Apa dak belajar kitab penawar bagi hati ni? Belajarlah hal lain-lain. Menyebabkan kita jahil berkaitan dengan sifat hati. Maka ini kita telah membinasakan diri kita. Kita turut nafsu. Nafsu kata tak payahlah pakai tu. Kita turut binasa. Kita di negeri akhirat. Aduh. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkenan oleh seseorang. Seseorang itu perkenan, seseorang itu dia berkenan akan dirinya, yakni dia perasan hati dia. Dia perasan hati dia. Umpama dia kata pada diri dia, aku ni kuat belajar. Aku ni kuat ibadat. Kuat aku ni sembahyang. Kuat aku ni puasa. Kuat aku ni begian. Menyebabkan tidak ada peningkatan di dalam ibadat. Bahkan boleh jadi kepada merosotnya ibadat seseorang itu apabila dia mari hairan di hati dia, mari perasaan, aku ni begini. Ini 3 perkara yang akan membinasakan kita pada negeri akhirat. Yang mana tempat maksud di dalam hadis ini membicarakan hak naknya, pengarang naknya, iaitulah hak yang pertama tu, kedekut yang kita turut. Ini sifat yang akan membinasakan kita pada negeri akhirat. Dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar,
wal jahilu as-sakhiyu ahabbu ilallah min 'abidin bakhilin. Artinya, arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pemurah. Ni hak lawan bagi sifat kedekut. Orang yang pemurah, hampir ia orang yang pemurah ni. Orang yang pemurah ni dia hampir daripada Allah Ta'ala, yakni hampir dia kepada rahmat Allah. Tu nanti dia akan jelaskan hadis ni apa maksud hampir daripada Allah di bawah sana. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun min Allah. Orang yang pemurah hampir dia kepada Allah, yakni hampir dia kepada rahmat Allah Ta'ala, hampir dia kepada pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni orang yang pemurah. Lagi hampir ia orang yang pemurah kepada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir dia daripada manusia. Yakni orang manusia akan jadi suka kepada orang yang pemurah. Lagi hampir ia orang yang pemurah ni daripada syurga. Orang yang pemurah ni dekat dengan syurga. Apa maksud nanti di bawah nanti dia akan terangkan. Dan jauh ia orang yang pemurah ni daripada api neraka. Jadi orang yang pemurah, yang bersifat dengan sifat pemurah, hampir dia kepada Allah, yakni kepada rahmat pahala Allah. Orang yang pemurah, orang ini akan disukai oleh manusia. Dekat dengan syurga, jauh daripada neraka. Sebaliknya kata Rasulullah, dan orang yang kikir, orang yang bersifat dengan sifat kedekut, sayang pada harta ni, menyebabkan dia jadi kedekut untuk membelanjakan kepada perintah Allah yang wajib. Orang ini jauh ia daripada Allah Ta'ala. Orang ini jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Lagi jauh ia orang yang kikir daripada manusia. Jauh dia daripada manusia, manusia akan benci kepada dia. Lagi jauh ia orang yang kikir daripada syurga, lagi hampir ia orang yang kikir daripada api neraka. Orang yang kikir, yang bersifat dengan kedekut ni pula, orang ini dia jauh daripada rahmat Allah satu. Benci manusia kepada dia dua. Yang ketiganya, orang yang kedekut ni jauh daripada syurga. Orang yang kedekut ni hampir dia kepada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang kedekut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wal jahilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, dan yang jahil, orang yang jahil. Tapi walaupun dia jahil, dia tu yang pemurah. Dia bersifat dengan sifat pemurah walaupun dia jahil. Dia tak reti, tapi dia pemurah. Hak ni lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada orang yang mengerjakan ibadat yang kikir, yang bersifat dengan sifat kedekut. Walaupun dia ibadat kurang, tapi dia pemurah. Misalnya, maknanya ibadat dia tu hak wajib dia buat, tapi hak sunat tu dia kurang maknanya. Orang jahil ataupun orang yang orang tak pandai lah, tapi dia bersifat dengan sifat pemurah. Hak ni lebih Allah Ta'ala maknanya kasih daripada orang yang buat ibadat tapi dia kedekut. Hak ni Allah Ta'ala kasih lagi kepada orang yang pemurah. Bukan dengan makna tak payah buat ibadat lah, cukup dengan pemurah. Jangan kita faham begitu. Di dalam hadis ini, ibadat tetap kita perlu lakukan kerana kewajipan. Cuma nak menceritakan kepada kita di sini, menggemarkan bahawasanya orang yang pemurah ni ada darjat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah terlalu kasih kepada mereka yang bersifat dengan sifat pemurah. Ini berdasarkan daripada hadis tersebut tadi.
Lalu tu keterangan hadis. Dan dikehendaki dengan hampir daripada Allah Ta'ala. Ni maksud dalam hadis tadi, hampir orang yang pemurah kepada Allah Ta'ala. Maknanya ialah hampir daripada rahmatnya rahmat Allah, dan pahalanya pahala Allah. Itu maksud dia. Hampir di situ dengan makna hampirnya rahmat kasih sayang Allah dan pahala Allah. Dan dikehendaki dengan hampir daripada manusia tu pula, dalam hadis tadi tu, ialah kasih mereka itu manusia akan orang yang pemurah. Maksudnya hampir orang yang pemurah kepada manusia, yakni orang manusia tu kasih kepada dia. Dan dikehendaki dengan hampir daripada syurga. Dalam hadis tadi, orang yang pemurah hampir dia kepada syurga, maksudnya ialah diangkatkan hijab, dihilangkan hijab dinding, hilang dinding antara orang yang pemurah ni dengan antara syurga itu. Dinding-dinding tidak ada yang terhalang untuk mudahnya dia masuk ke dalam syurga. Dan dikehendaki pula dengan jauh daripada Allah Ta'ala. Dalam hadis, bagi mereka yang bersifat dengan sifat kedekut ni, jauh daripada Allah, maksudnya ialah jauh daripada rahmatnya rahmat Allah dan pahalanya pahala Allah. Orang ni jauh daripada kasih sayang Allah, pahala Allah. Dan dikehendaki pula dengan jauh daripada manusia tu. Dalam hadis tadi tu, orang yang kikik, dia ni jauh daripada manusia, maksudnya ialah benci mereka itu manusia akan orang yang kikik. Orang yang kikik akan dibenci oleh manusia. Dan dikehendaki dengan jauh daripada syurga tu pula. Orang yang kikik ni jauh daripada syurga, maksudnya ialah banyak hijab, banyaknya dinding yang menghalang dia antara yang kikir dan antara syurga itu. Banyak halangan-halangan, dinding-dinding yang perlu dia lepasi untuk dia masuk ke dalam syurga, daripada kerana dia bersifat dengan sifat kedekut. Ini beberapa ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang pengarang kita mendatangkan di dalam permulaan bab yang kelima ini berkaitan dengan sifat kedekut kasih pada harta, nak menceritakan kepada kita berkaitan dengan menggemarkan supaya kita ni bersifat dengan pemurah, hapuskan sifat kikir di dalam hati kita, dan nak menggerungkan kepada kita kepada siapa-siapa yang bersifat dengan sifat kedekut kasih kepada harta ini. Itulah yang didatangkan oleh pengarang kita pada pertemuan kita pada kali ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi siri pengajian kita ini pada hari-hari yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.